Boleh kita mulakan. Pertamanya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara pada media, dan hadir bersama dengan saya ialah dua menteri daripada MOSTI, saudara Khairi Jamaluddin, dan Menteri Kesihatan Dr. Adham Baba, ialah untuk menjelaskan beberapa perkara yang berkaitan dengan satu ialah pemeteraian perjanjian pembelian awal vaksin COVID-19 dengan Pfizer, PFIZER. Keduanya ialah pemeteraian perjanjian dengan fasiliti COVAX untuk mendapatkan akses pada vaksin COVID-19. Ketiga ialah pengumuman pelaksanaan kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 yang pertama di Malaysia. Pertamanya ialah kerajaan Malaysia melalui Menteri Kesihatan telah pun menandatangani perjanjian pembelian awal dengan syarikat farmaceutical Pfizer pada 24 November 2020 untuk mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 sebanyak 12.8 juta dos. 12.8 juta dos untuk menampung keperluan imunisasi untuk 20% atau 64 juta rakyat Malaysia. Perjanjian ini bertujuan untuk memastikan kerajaan mempunyai akses kepada data untuk menilai kualiti, keselamatan dan keberkesanan, di samping menjamin akses pada vaksin tersebut sekiranya sedia untuk diedarkan oleh pihak syarikat. Pfizer pada 9 November 2020 menyatakan bahawa analisis data interim pertama menunjukkan keberkesanan vaksin ataupun vaksin efikasi ini adalah 95%. Melalui perjanjian ini juga, Pfizer telah menjanjikan penghantaran sebanyak 1 juta dos bagi suku pertama tahun 2021, disusuli dengan 1.7 juta dos pada suku tahun kedua, 5.8 juta dos bagi suku tahun ketiga, dan seterusnya 4.3 juta dos pada suku tahun keempat. Pihak syarikat bagaimanapun masih perlu mendapatkan kelulusan pentadbiran makanan dan ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA dan kelulusan regulatory dari negara pengeluar, di samping mendapat kelulusan pada bahagian regulatory farmasi negara, National Pharmaceutical Regulatory Agency, Kementerian Kesihatan Malaysia, sebelum vaksin ini boleh digunakan di Malaysia. Terdahulu pada 22 November 2020, Malaysia melalui Menteri Kesihatan juga telah menandatangani perjanjian dengan fasiliti COVAX untuk mendapatkan vaksin COVID-19 bagi menampung keperluan imunisasi 10% rakyat Malaysia. Jadi sehubungan itu, kedua-dua perjanjian ini dijangka dapat menjamin akses vaksin COVID-19 untuk 30% rakyat Malaysia. Proses pemberian vaksin ini setelah diperolehi nanti akan dilakukan secara berperingkat dengan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi yang mudah mendapat jangkitan COVID-19. Kumpulan berisiko tinggi ini termasuk petugas-petugas barisan hadapan, warga mas, pesakit-pesakit yang menghidap penyakit tidak berjangkit, iaitu NCD, seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit pernafasan kronik dan sebagainya. Dan seterusnya, vaksin ini juga akan diperluaskan kepada kumpulan sasar yang lain.
Dalam pada itu, KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi masih giat meneruskan rundingan dengan syarikat-syarikat pengeluar vaksin di seluruh dunia untuk mendapatkan akses pada vaksin COVID-19 yang secukupnya untuk rakyat Malaysia. Sementara itu, kerajaan juga ingin mengumumkan bahawa Kementerian Kesihatan bakal memulakan satu kajian klinikal fasa 3 vaksin COVID-19 menerusi inisiatif kerajaan dengan kerajaan G2G bersama dengan Republik Rakyat China RRC, dan vaksin ini dibangunkan oleh Institute of Medical Biology Chinese Academy of Medical Sciences IMBCAMS. Kajian klinikal fasa 3 ini akan melibatkan sejumlah 3,000 peserta dan akan menilai keselamatan serta keberkesanan vaksin COVID-19 yang dibangunkan itu. Kajian yang dijangka bermula pada bulan Disember 2020 akan dikendalikan oleh Pertubuhan Kajian Klinikal CRO tempatan dan telah pun didaftarkan dalam Daftar Kajian Perubatan Nasional NMRR. Profil keselamatan vaksin akan diteliti terlebih dahulu oleh NPRA untuk memperolehi lesen import kajian klinikal CTIL, dan protokol kajian akan dikaji oleh Jawatan Kuasa Etika dan Kajian Perubatan MREC bagi memastikan kajian yang akan dijalankan mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh KKM. Kajian klinikal fasa 3 ini juga akan melibatkan 8 buah pusat penyelidikan klinikal di bawah seliaan KKM. Kerajaan ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan pada IMBCAMS yang akan berkolaborasi untuk menjalankan kajian klinikal fasa 3 di Malaysia. Kerajaan juga ingin memberikan jaminan pada semua rakyat Malaysia bahawa vaksin yang akan digunakan di Malaysia nanti mesti menepasi syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh bahagian Regulatory Pharmacy Negara NPRA. Kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal ini. Itu kenyataan yang saya nak jelaskan tentang perkembangan yang terkini berhubung dengan perjanjian dan juga bekalan vaksin untuk COVID-19 ni. Sekarang saya bukalah untuk pertanyaan-pertanyaan. Sila. Assalamualaikum. Salam. Saya Nasir Mansur dari adakah fasiliti kesihatan di dalam negara termasuk bilik menyimpan vaksin sudah tersedia dan mencukupi untuk kita menerima vaksin COVID-19? Terima kasih. Terima kasih. Saya yakin bahawa kerajaan kita percaya fasiliti kesihatan dalam negara kita ini mampu untuk menerima dan juga mampu untuk menggunakan vaksin COVID-19 ni. Inilah kerana pelaksanaan bukan hanya melibatkan fasiliti daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sahaja, tetapi juga akan kita perluaskan kepada fasiliti kesihatan yang datang daripada agensi-agensi kerajaan yang lain. Antaranya ialah seperti Hospital Angkatan Tentera, Hospital Universiti dan lain-lain hospital. Kita juga akan mengkaji pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ni, terutamanya semasa fasa ketiga pelaksanaan. Ini maknanya daripada semasa ke semasa akan kita lihat keperluan kalau ada fasiliti lain untuk kita tambah bagi menentukan kemudahan ini dapat digunakan dengan sepenuh-penuhnya. Ya, sila. Salam.
soalan saya, selepas vaksin diluluskan untuk digunakan nanti, Tan Sri sebut tadi kumpulan pertama yang akan menerima vaksin ialah frontliners. Ada pihak mendakwa kumpulan ini seperti bahan uji kaji pertama di negara ini untuk menilai tahap keberkesanan vaksin itu. Apa komentar Tan Sri? Ya, pertamanya saya nak jelaskan bahawa syarat utama vaksin COVID-19 ini ialah untuk didaftarkan dan digunakan nanti ialah vaksin ini telah mestinya diuji dengan rapi menerusi kajian klinikal berskala besar daripada fasa yang pertama hingga fasa ketiga. Jadi sebagai contoh, ujian klinikal fasa 3 ni untuk vaksin Pfizer ni, yang kita dah setuju dan meterai perjanjian ni. Ini sebenarnya telah melibatkan lebih 43,998 peserta dari pelbagai negara seperti US, ada Argentina, Brazil, Jerman, Afrika Selatan, Turki. Ini semualah tempat-tempat di mana ujian-ujian awal telah pun dilaksanakan, dan jika digabungkan kesemua 12 vaksin yang berada di dalam ujian klinikal fasa 3, seramai 500,000 sebenarnya peserta yang telah pun terlibat. Jadi selepas menjalani ujian klinikal ini, semua data yang diperolehi akan dinilai oleh badan-badan antarabangsa seperti Pertubuhan Kesihatan Sedunia, WHO, Pentadbiran Makanan Ubat-ubatan Amerika Syarikat FDA, dan juga Agensi Ubat-ubatan Eropah EMA. Di Malaysia pula, bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia juga akan menilai data-data ini dan memastikan ianya selamat diambil oleh rakyat Malaysia. Dan ini makna tahap keberkesanan dan tahap keselamatan vaksin ini telah pun diuji di peringkat ujian klinikal yang saya sebutkan tadi. Dan proses pemberian vaksin setelah diperolehi nanti akan dilakukan secara berperingkat-peringkat dan dengan mengutamakan kumpulan berisiko tinggi yang mudah mendapat jangkitan COVID-19 sebelum diperluaskan pada kumpulan sasar yang lain. Dan yang berisiko tinggi ini antara lain ialah bagaimana yang kita tahu disebutkan tadi, ialah petugas-petugas barisan hadapan, warga mas, orang tua, mereka yang menjadi pesakit mengidap penyakit tidak berjangkit NCD seperti penyakit jantung, diabetes, penyakit pernafasan kronik dan sebagainya. Jadi oleh itu apabila ini telah pun diluluskan, maka barisan hadapan ataupun frontliners inilah dan juga kumpulan berisiko tinggi yang saya sebutkan tadi, bukanlah mereka ini dianggap sebagai uji kaji yang pertama. Macam orang kata dia jadi apa? Tikus mamal. Ya. Jadi mereka ini akan mendapat vaksin yang telah diuji dan juga terbukti selamat. Dan setelah vaksin ini digunakan, pemantauan berterusan secara atas sebab keselamatan dan keberkesanan ini akan terus dilakukan oleh bahagian Regulatory Farmasi Negara di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright. Ada lagi soalan? Menyatakan kebimbangan tetap ada dengan ubat vaksin yang baharu nanti. Boleh Tan Sri ulas? Ya, apa yang mungkin dimaksudkan oleh Tan Sri Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan, ialah sebarang vaksin ataupun ubat perlu dipastikan ianya berkesan, ya, efektif dan selamat berdasarkan data ujian klinikal yang disahkan. Dan jika semua maklumat ini telah ada dan vaksin ataupun ubat ini telah pun didaftarkan dengan agensi-agensi
antarabangsa macam mana yang saya sebutkan tadi, FDA. Jadi tak ada masalah jika ianya didaftarkan di negara ini dan kita gunakan untuk memberikan perlindungan pula kepada rakyat Malaysia. Pihak syarikat bagaimanapun masih perlu mendapatkan kelulusan daripada bahagian regulatory farmasi negara ni, Kementerian Kesihatan, sebelum vaksin ini boleh digunakan di Malaysia. Jadi mana dia telah diuji dan dia didapati berkesan dan selamat untuk diuji, untuk digunakan di Malaysia. Right? Hi, Tan Sri, Hannah from NST. I have two questions. The first question is, why was Pfizer chosen to provide the vaccine? And second is, the one that we're developing with China, is the government going to purchase COVID-19 vaccine from multiple manufacturers? Well, of course, as I've said earlier, all COVID-19 vaccine must first prove to be safe and efficacious to the people of Malaysia. This is very important for us. Of course, currently there are 12 vaccines in phase 3 clinical trials. And the government, through the appointed committee, which we call Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin, evaluates all these vaccines in phase 3 clinical trial, including from Pfizer. Now, is the government going to purchase COVID-19 vaccine from multiple manufacturers? Of course, Malaysia is taking the multi-pronged approach to get enough COVID-19 vaccine for the country. I have been told that we should at least have 60% supplies vaccine, 60% of the population of Malaysia, which rounds to about 18 to 19 million people, should be sufficient number for a start to be immunized. Of course, there are currently 12 vaccines in phase 3 trials, and Malaysian government, as I said earlier, is actively negotiating with 10 leading manufacturers out of the 12 manufacturers. And any vaccine that will be given to the rakyat, of course, will have to be first approved by NPRA, including Pfizer, as I mentioned earlier. Without the approval of this authority, of course, then vaccine cannot be used here. So they have to go through very stringent what are called tests by respective agencies and approved by them. Right, any other questions? I have two questions. What's the difference between the vaccine that is supposed to come from China and the one under the COVAX facilities? And the COVAX facilities provide the members in certain percentage of population. So is there a difference? And the second question, will the vaccine be for free or will it be charged? And is it only for Malaysians? What about the non-Malaysians Well, on the first question, of course, there are currently 9 CP, they call it, Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. 9 of them supported COVID-19 vaccine under COVAX. And only 2 vaccines are currently in phase 3 trial, which are Moderna and AstraZeneca. Of course, China currently have 5 vaccines in phase 3 trials, but none of these are listed in COVAX. Now, CEPI-supported vaccine, I can just mention here, Inovio, United States of America, phase 1 to phase 2, Moderna in US 2, phase 3, CureVac in Germany, phase 1, Institute Pasteur, Merck, Demis, France, US, here is at pre-clinical stage, AstraZeneca,
at phase 3, University of Hong Kong, China, preclinical, Novavax, US at phase 1 to 2, Clover Biopharmaceuticals in China at phase 1, and of course, University of Queensland, CSL Australia at phase 1. The China vaccine phase 3 trial are Sinopharm, Wuhan Institute of Biological Products, Sinopharm, Sinovac, CanSino Bio, and Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. And on the second question, of course, will the vaccine be provided for free? I could say that for our citizens, charge di bawah Perintah Fee Perubatan 1982, basically, of course, they will be given free. Tiada charge suntikan vaksin dikenakan for Malaysian. Those that comes, of course, to the hospitals under the Ministry of Health, especially during now the pandemic period, which is under Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Dan but for foreigner, they will be charged at the rate, I think, which will be determined by the Ministry of Health. All right. Assalamualaikum Tan Sri, Jun Hairi daripada Sinarian. Saya ada satu soalan. Bagaimanakah cara kerajaan untuk membiayai untuk mendapatkan vaksin COVID-19? Dan apakah pihak swasta juga akan mendapat akses terhadap vaksin itu? Ya, pada mulanya semua vaksin ini akan dibekalkan oleh pihak kerajaan. Macam mana yang telah pun diumumkan oleh Menteri Keuangan kita, iaitu peruntukan sebanyak 3 bilion ringgit. Ini telah pun dipersetujui untuk membolehkan kita membeli vaksin di bawah tabung COVID-19 ini. Vaksinasi oleh pihak swasta akan dilakukan apabila kita mendapat akses pada vaksin COVID-19 yang mencukupi, dan kumpulan prioriti ini telah pun mendapat vaksin COVID-19. Maknanya kalau di pihak swasta ini, mereka juga boleh dapat akses kepada vaksin. Mereka tidak dihalang untuk mengimport atau membeli daripada pembekal dan pengeluar-pengeluar mana saja, dan juga daripada Kementerian Kesihatan. Kalau sekiranya ada lebihan yang boleh kita bekalkan untuk sektor swasta. Ya. Saya nak dari benar. Union International Berhad menyatakan bahawa pihaknya mendapat sokongan daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI untuk membeli vaksin COVID-19 bagi kegunaan sektor swasta di Malaysia. Terima kasih. Well, Institut Bioteknologi Kebangsaan Malaysia, sebuah agensi di bawah MOSTI, telah menghantar satu surat pada Sinopharm yang menyatakan bahawa kita tidak ada halangan untuk Sinopharm bekerjasama dengan mana-mana pihak. Tapi pihak MOSTI, saya diberitahu, Menteri pun ada kat sini, tidak pernah menyatakan bahawa kita telah memberikan sokongan kepada Kanga International Berhad ini. Jadi ini adalah satu kekeliruan yang saya ingin jelaskan. Tak tahu kalau Menteri ada di sini kata mengesahkan, ya. So kita tak ada keluarkan surat sebegitu. Baik. Ada lagi? Juga daripada TV3, Rusia dan Amerika Syarikat dilaporkan telah berjaya mengeluarkan vaksin COVID-19 di Pakistan. Adakah kerajaan juga akan cuba mendapatkan sumber-sumber vaksin itu daripada negara-negara yang lain?
Setakat sekarang ini kita sebab apa yang mungkin boleh, kita akan cuba mendapatkan bekalan daripada mana-mana pengeluar, sama ada datang daripada negara China, Russia, Amerika Syarikat, hatta pengeluar-pengeluar di mana saja pun, asalkan ia telah pun diuji, didapati agak berkesan dan selamat. Jadi tadi yang saya telah sebutkan, kita dah berunding dengan 10 daripada 12 syarikat vaksin COVID-19 yang berada dalam ujian klinikal fasa 3 yang mana terdatangnya daripada negara China, Russia dan Amerika Syarikat. Jadi tak kira daripada mana sumbernya. Demikian juga kita berhajat untuk menarik pengusaha ataupun pengeluar-pengeluar ini untuk datang membina kilang, sama ada untuk bottling dan sebagainya di sini. Dalam ucapan Menteri Keuangan, kita menawarkan insentif yang agak amat menarik dalam tempoh 2021-2022 kalau ada syarikat seperti ini antara lain yang ingin melabur dan datang ke Malaysia, mereka akan diberikan layanan yang istimewa dengan insentif-insentif yang agak lebih istimewa daripada biasa. Saya nak tanya, adakah apa agreement between Malaysia government dengan pharmaceutical company yang provide vaksin? This agreement, of course, is signed under the NDA, and we can't reveal, for obvious reason, the detail what has been agreed upon, announced, or even what has been signed by the parties concerned. So I think as it is, we are not able, of course, to reveal the detailed information. Ya. Assalamualaikum Tan Sri, Zana dari Berita Harian. Saya ada satu soalan. Adakah vaksinasi COVID ini akan diwajibkan kepada semua rakyat Malaysia? Setakat sekarang ni kita tidak ada rancangan untuk mewajibkan vaccination ni. Terutama vaksinasi COVID-19 di negara kita. Kita akan hanya berikan suntikan ni pada mereka yang dah bersetuju menandatangani secara bertulis, secara sukarela. Tak ada paksaan, tapi sebaik mungkin kalau mereka ini dianggap adalah kumpulan yang agak mudah menghadapi masalah penyakit dan sebagainya, adalah amat wajar mereka ni bersedia untuk diberikan COVID vaksin yang saya sebutkan tadi. Ini ialah untuk menentukan supaya kita dapat mengawal wabak kita di sini. Walaupun begitu, saya yakin tahap penerimaan dalam kalangan orang ramai adalah tinggi. Saya di luar sana mendengar banyak pihak yang sedang menunggu-nunggu untuk mereka ini diberikan suntikan ataupun diberikan imunisasi vaksin COVID-19, dan mereka nak hidup seperti normal, tidak akan mudah dijangkiti dengan apa-apa penyakit, dan pastinya kita harap dengan langkah yang kerajaan sudah ambil untuk membekalkan vaksin ini nanti, maka lebih ramai akan dapat kita selamatkan daripada jangkitan wabak ini pada masa depan. Dalam tinjauan terbaru oleh YouGov, menunjukkan bahawa sekitar 82% rakyat Malaysia bersedia, 82% bersedia untuk divaksinasi. So saya harap mungkin sampai ke 100%. Assalamualaikum Tan Sri, dari Malaysia Kerja. Soalan saya, apakah pertimbangan utama kerajaan sebelum membuat perolehan vaksin COVID-19 ni? Adakah pertimbangan dibuat berdasarkan harga atau tahap kebersanan vaksin tersebut? Terima kasih. Yang pertamanya tentu kualiti, mesti yang bermutu tinggi.
Keduanya ialah dari segi aspek keselamatan, security, dan ketiga ialah keberkesanan vaksin ini. Ini kriteria utama yang kita ambil kira dalam pemilihan vaksin yang nak kita bekalkan untuk rakyat kita. Ini dibuat melalui penilaian data daripada kajian-kajian klinikal yang telah dibuat oleh pengeluar vaksin tadi. Of course, selain itu, harga vaksin dan kos sampingan seperti keperluan peralatan dan bahan pakai buang juga akan turut diambil kira dalam pertimbangan tersebut. Cumanya di peringkat awal ni, kerana vaksin ini akan dipasarkan, tentulah kita mendapati harga itu agak tinggi sedikit. Ada perbezaan antara satu pembekal dengan pembekal yang lain. Kalau ada ruang untuk kita buat orang kata negotiation untuk dapat harga yang lebih berpatutan, ini kita lakukan, ya, supaya agak dalam kos yang mampu dibiayai bukan saja oleh kerajaan tetapi ya mungkin oleh swasta di negara kita ini. Ya. Salam sejahtera. Saya Chong dari Manyang. Masih ramai dalam kalangan rakyat di negara kita yang menentang penggunaan vaksin. Apakah perancangan kerajaan vaksin? Ya, kita memandang berat tentang adanya kumpulan-kumpulan tertentu yang mungkin tidak berapa bersetuju dengan langkah-langkah untuk mengadakan vaccination, termasuk dalam soal COVID ini. Dan kita tahu mereka mungkin setengahnya menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak berapa tepat untuk mempengaruhi ibu bapa ataupun masyarakat. Sebab itu dari segi strategi yang kita ambil untuk menangani gerakan seperti ini ialah untuk pertamanya di peringkat kebangsaan dan juga di peringkat negeri kita cuba memperkukuhkan advokasi ataupun kenapa dan mengapa kita perlu mengadakan kempen vaksinasi atau imunasi dan juga membuat promosi aktiviti-aktiviti yang perlu kita lakukan. Macam contoh komprehensif ongoing media campaign yang kita boleh lakukan menerusi kenyataan pada media, laporan media, penerbitan, TV dan radio dan juga dalam media-media sosial. Ini kita lakukan. Keduanya ialah menerusi memperkukuhkan pendidikan kesihatan di kalangan masyarakat kita dengan mengadakan lebih banyak lagi program-program health talk, seminar dan juga menyebarkan distribution of immunization kit. National campaign for World Immunization Day bersama dengan World Immunization Week. Ini antara program-program yang boleh kita lakukan di samping mengadakan exhibition, pameran, forum dan sebagainya. Kita juga bekerjasama dengan pelbagai-bagai agensi, badan bukan kerajaan, JAKIM, Pediatric Association dan lain-lain organisasi yang saya kira boleh dapat membantu kita untuk memperluaskan pemahaman rakyat terhadap pentingnya imunisasi ini. Juga di peringkat komuniti kita dan juga di peringkat klinik-klinik kesihatan juga kita mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memberitahu pada masyarakat ataupun pemimpin dalam komuniti, keluarga dan sebagainya tentang kenapa mereka harus terlibat dalam program imunisasi ini. Jadi banyak langkah-langkah yang kita akan buat supaya lebih ramai orang faham kenapa dan mengapa kita perlu terlibat dalam usaha untuk mengurangkan pandemik ini atau menangani masalah pandemik ini menerusi vaccination. Ya. Terima kasih, Sekam Moderator.
Tadi Tan Sri ada mengatakan bahawa vaksin itu akan diberikan yang NCD. Jadi berdasarkan jumlah dos yang bakal kita terima nanti kan, adakah kita akan meletakkan juga keutamaan untuk diberikan kepada bagi vaksinasi atau vaksinasi murid-murid sekolah. Itu Tan Sri. Yang saya dimaklumkan oleh pakar dan Menteri Kesihatan pun boleh bantu jelaskan. Untuk sekarang ini saya dimaklumkan imunisasi tidak akan melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Usianya saya tak tahu berapa, bawah ke berapa umurnya. Itu tidak akan terlibat dalam program ini setakat sekarang inilah, ya. Jadi itu yang telah diputuskan oleh Kementerian Kesihatan. Sikit. Alright. Saya fikir kita dah cover banyak. Ada lagi? Ada lagi? Melalui perjanjian bersama antara Malaysia dalam pembangunan COVID-19, bagaimana Tan Sri melihat potensi Malaysia dalam penerokaan pembangunan vaksin yang mungkin bidang ini agak baru bagi kita, terutama dalam penyakit-penyakit lain? Ya, sekarang ni kerana kita tidak ada membuat apa orang kata research yang agak mendalam dari segi nak mengeluarkan bahan-bahan vaksin, tapi pandemik COVID-19 ni memberi satu pengajaran bukan saja bagi Malaysia tapi seluruh dunia tentang penting dan perlunya kita juga berusaha seberapa yang kita boleh supaya satu hari nanti Malaysia mampu untuk mengeluarkan vaksinnya sendiri. Bukan saja untuk penyakit COVID-19 tapi juga untuk penyakit-penyakit yang lain. Saya kira di peringkat sekarang ini agaknya sudah ada usaha dibuat tetapi belum begitu secara yang intensif. Dan kalau langkah ni dilakukan, saya kira insya-Allah di masa hadapan Malaysia jadi antara pengeluar. Kita tidak menjadi masalah untuk kita bekerjasama di peringkat awal ni. Macam yang saya sebutkan tadi, kalau ada badan-badan ataupun mana-mana syarikat yang sudah berada di mana negara, China ke mana, yang berminat untuk mencari rakan kongsi bersama-sama untuk menjalankan penyelidikan dan pembangunan dan juga commercialization, itu satu usaha yang kita galakkan. Memang ada beberapa bentuk insentif yang kita sediakan dan kita harap satu hari nanti Malaysia juga akan menjadi pengeluar, bukan saja pengguna saja kepada bahan-bahan perubatan yang saya sebutkan tadi. Saya ada dua menteri kiri kanan saya ni. Kalau ada yang lain nak tanya satu dua soalan, dia duduk sebelah saya ni penat dia. I allow you to ask KJ di sini and Datuk Adham pada sini. So I think I'll hand over to both of them if you have any other special question that I have not answered. Saya bagi peluang dua soalan. Ya. Ini soalan cepu mas. Menteri ATM. Mungkin sama Menteri Kesihatan ya. Mengenai dengan vaksinasi tersebut, berapa sebenarnya tempoh keberkesanan untuk vaksin? Kalau ada mengenainya. Keberkesanan. Ya. Terima kasih. Setiap vaksin yang dikeluarkan oleh mana-mana kandidat vaksin dalam dunia, mereka melalui fasa 1 clinical trial, fasa 2 dan fasa 3. Dan ada vaksin-vaksin yang kita tahu bahawa dia diberi sama ada satu dos boleh, mungkin mereka memberi 2 dos untuk melengkapkan pelalian dan ada yang beri booster dose. Tetapi untuk keselamatan dan juga ciri-ciri yang dipanggil berkesan, dia last for 1 year ya, untuk setahun. Dan inilah masa yang terpenting bagi kita untuk melihat bahawa mana-mana kandidat pengeluar vaksin, mereka perlu melengkapkan data-data terkini ya, berkenaan dengan
apa juga uji kaji yang dibuat sama ada di peringkat klinikal fasa 1, 2 dan 3. Dan tentu sekali NPRA, iaitu kita punya National Pharmaceutical Regulatory Agency, yang akan menetapkan sama ada mereka melepasi pendaftaran di negara asal mereka, dan juga terutama sekali FDA dan di European UMA tadi, ya. Alright. One question for YB Khairi kalau ada, ataupun YB Khairi nak jelaskan. Hi, this one's for Khairi. Satu hari YB Khairi ada jelaskan formula untuk 70% immunity. Tapi hari itu andaikan vaksin yang 100% dikesan, jadi kita ada vaksin. Adakah kerajaan akan bertimbang naikkan target 70%? Ya, saya telah jawab di Parlimen berdasarkan kepada formula yang disetujui di Jawatankuasa akses vaksin COVID-19, iaitu 1-1/R0. Dan berdasarkan kepada formula awal itu, kita dapati bahawa untuk mencapai imuniti kelompok adalah 60%, seperti mana yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Kesihatan. Namun demikian, kita jangkakan bahawa ini adalah andaian, ya, adalah apabila vaksin itu mempunyai 100% keberkesanan. Jadi sebab itu kita naikkan target kita kepada 70% daripada populasi negara kita, untuk diberikan sedikit buffer untuk mendapat imuniti kelompok. Alright, saya fikir kita tamatkan PC kita. Thank you very much for being with us, and I think there'll be few series of meeting with you. One, of course, which is forthcoming, hopefully by January. Is this rolling out of the national immunization plan. When those vaccine will arrive based on the schedule timeline quarterly, then we have to prepare how those vaccine will be utilized, or which category of people, when, at which place. This detail will be rolled out when we meet the next time. So thank you very much. Hope to see you again. Assalamualaikum.